mati. 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 Assalamualaikum. Hai. Salam untuk semua. Salam yang baik-baik dan bukan salam yang terakhir. Bener juga ya. Dilanggar oleh pemandu yang dipercayai mabuk. Nyawa ibarat tiada harga. Didenda boleh dibayar begitu sahaja. Jadi, mampukah undang-undang yang ada pada hari ini untuk membela nasib keluarga mangsa? Siapa sangka gambar yang diambil bersama beberapa jam sebelum kejadian Muhammad Zaili Muhammad dirempuh kenderaan yang dipandu seorang lelaki dipercayai mabuk kini hanya menjadi kenangan terakhir bagi isteri Allahyarham Zahlawati Dahlan. Pemergian Allahyarham pada awal pagi Isnin lalu memberi kejutan besar untuk mereka sekeluarga. Kita nampak kita tak pernah berenggang kan. So bila dia tak ada tu akak rasa akak tak percaya dia. Akak tak percaya dia kenapa dia kena pergi dengan cara macam tu kan. Sebab dia muda. Sebab akak nak dia tua bersama dengan akak kan. Kehilangan suami tercinta disebabkan sikap tidak bertanggungjawab orang lain itu menyaksikan ibu kepada 4 orang anak ini dalam sekelip mata terpaksa menggalas tugas sebagai ketua keluarga. Tentunya tiada lagi tempat bergantung harap, tiada lagi gurauan, tiada lagi kebahagiaan yang dirasai bersama seperti sebelum ini. Isu pemandu mabuk bukan sahaja menimbulkan rasa marah pada diri saya tetapi juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan adakah undang-undang yang ada pada hari ini, adakah akta yang ada pada hari ini masih relevan, masih sesuai lagi diguna pakai untuk menghukum kepada pemandu-pemandu mabuk yang menyebabkan kematian? Insiden kematian atau kecederaan serius disebabkan oleh pemandu mabuk semakin mengundang rasa marah masyarakat. Hukuman yang sedia ada mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987, denda maksimum RM10,000 atau penjara sehingga 20 tahun disifatkan tidak memadai. Setakat denda saya rasa semua orang boleh, tetapi nyawa yang hilang akan memberi impak kepada keluarga yang menjadi mangsa itulah. Mungkin denda yang lebih sikit atau penjara lebih sikit untuk bagi mereka tahu ini hukum kemalangan serius. Adakah hukuman mati yang diminta oleh majoriti rakyat Malaysia sesuai diguna pakai untuk menghukum kepada pemandu-pemandu mabuk yang menyebabkan kematian, sesuai ataupun tidak? Ikutkan rasa, binasa. Ikutkan hati, mati. Ikutkan rasa, marah geram, mahu saja si pemandu mabuk yang menyebabkan kematian dikenakan hukuman gantung sampai mati. Namun wujud pula satu stigma atau perspektif jika si pelaku dikenakan hukuman sebegitu, bagaimana pula nasib keluarga dan anak-anak? Dapatkah mereka pampasan atas kejadian yang berlaku? Pakar Perundangan Datuk Muhammad Haziq Pillay Abdullah berpendapat pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan ke atas pemandu mabuk adalah lebih efektif untuk meneruskan tindakan sivil dan menuntut pampasan. Selain tidak membenarkan jaminan ke atas tertuduh yang memungkinkan dia mengulangi jenayah memandu dalam keadaan mabuk. Tuntutan biasa dibayar oleh pihak insurans yang melindungi kereta tersebut. So sama ada orang ni dituduh, in fact kalau dia dah dituduh di bawah Seksyen 441, bagus, lebih kuat. Tetapi kalau dituduh di bawah membunuh, lebih kuat. Sebab kenapa? Memang dia dah dituduh kerana membunuh yang mendatangkan kematian kepada anak atau bapa mereka. So di dalam keadaan tu, tuntutan insurans ni tidak akan terjejas. Ujarnya pertuduhan seumpamanya bagi kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian adalah sangat wajar. Memang ada provision untuk charge untuk murder. Memang ada. So kalau kita dah ada provision di bawah undang-undang sedia ada, kenapa perlu kita selalu nak refer kepada Seksyen 441? 441 ni hukuman dia tak memadai. Di beberapa negara luar, kalau kita melakukan ada kematian akibat drunk driving,
maka hukuman dia adalah life imprisonment. Di mana negara yang tak ada hukuman gantung, life imprisonment. Saya rasa itu yang patut dibuat di Malaysia. Pada zaman pemerintahan Barisan Nasional dahulu, bila ada kes pemandu mabuk menyebabkan kematian, orang akan salahkan kerajaan Barisan Nasional. Kemudian pada zaman Pakatan Harapan, bila ada pemandu mabuk menyebabkan kematian, orang akan salahkan kerajaan Pakatan Harapan. Dan sekarang apabila berlakunya kes pemandu mabuk yang turut menyebabkan kematian, orang akan salahkan Perikatan Nasional. Bener juga ya. Jadi apa yang perlu kita buat sebenarnya? Ya, asyik menyalahkan. Dan sebelum ini pun semasa Pakatan Harapan, ya, mereka pun sebenarnya dalam proses untuk menggubal undang-undang, tetapi kita tak tahu apa kesudahannya. Dan begitulah juga yang berlaku sekarang. Ketika zaman Perikatan Nasional, semua pun mendesak supaya undang-undang digubal, dan kita harap sangat-sangat agar pada kali ini undang-undang dapat berjaya digubal. Dan kita juga sedia maklum bahawa mau gubal undang-undang itu bukannya perkara yang mudah. Ia perlu mendapat sokongan majoriti wakil rakyat di parlimen. Itulah sebenarnya yang menjadi masalah. Kadang-kadang ada perkara yang bagus, tetapi apabila melibatkan politik, orang terpaksa tidak bersetuju hanya untuk mengenakan pihak kerajaan. Itulah yang berlaku pada masa sekarang dan pada masa-masa yang sebelum ini. Sama ada semasa pemerintahan Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, dan sudah pasti juga akan berlaku pada zaman kali ini pemerintahan Perikatan Nasional. Pasti benda yang sama akan berlaku. Tapi kalau bagi saya, simple saja benda ini. Haramkanlah sepenuhnya arak. Masukkan arak daripada bumi Malaysia. Kadang-kadang orang berkata kita kena hormati budaya agama lain, bangsa lain. Tapi tuan-tuan sedar tak? Agama lain, bangsa lain pun percaya bahawa arak itu adalah haram. Bener juga ya. Disebutkan di kitab mereka pun bahawa arak itu adalah haram. Jadi kenapa perlu minum arak? Ada lagi benda yang lebih sedap untuk diminum. Kan teh tarik lebih sedap. Dalgona coffee lebih sedap. Minumlah. Kenapa kita mesti mau minum arak? Sebenarnya mudah saja, ya. Apabila kita haramkan, tak perlu kita fikir pasal hukuman yang akan kita kenakan kepada pemandu mabuk yang menyebabkan kematian. Maksudkan sepenuhnya, haramkan sepenuhnya arak agar tiada sudah arak di Malaysia ini. Itu saya punya pandangan. Ada yang tidak boleh menerima dan ada juga sebaliknya. Okeylah semua, kita berharap pihak kerajaan dapat melakukan yang terbaik agar masalah pemandu mabuk ini dapat diatasi dengan segera. Cukup untuk itu saja saya punya video kali ini. Tolong like saya punya video dan tolong subscribe saya punya channel YouTube ini. Dan insyaAllah jika ada masa kita akan bertemu lagi pada video-video yang akan datang. Apa beza babi dengan pemandu mabuk? Babi haram, pemandu mabuk haram. Ya. Bye-bye.